Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, kita kembali kepada minggu ketiga sesi video pembelajaran Distance Learning dan Online Class Sains Darjah 5 bersama dengan Cikgu Fatin. Okey, seperti biasa, video ni perlu ditonton selama 15 minit. Video hari ini adalah berdasarkan modul April Sains Darjah 5, muka surat 19 hingga 24. Selepas semua pelajar menonton video ni, perlulah membuat latihan selama 30 minit. Sebarang pertanyaan atau soalan boleh dikemukakan kepada cikgu melalui WhatsApp. Jangan lupa like Facebook Mastermax dan juga subscribe YouTube Mastermax 2020. Okey, semua pelajar get ready dan buka modul sains masing-masing. Kita akan belajar bab baru hari ini, iaitu bab elektrik. Okey, apa yang kita akan belajar dalam bab elektrik ni? Okey. Jadi, tenaga elektrik ni adalah keperluan yang penting dalam kehidupan kita. Elektrik adalah sejenis tenaga yang sangat diperlukan. Okey, semua alat elektrik menggunakan elektrik. Jadi, dalam bab elektrik ni kita akan belajar tentang sumber-sumber tenaga elektrik. Ada 6 sumber-sumber tenaga elektrik. Kemudian kita akan belajar tentang litar elektrik lengkap, komponen litar elektrik, litar bersiri dan litar selari, dan yang terakhir sekali kita akan belajar tentang langkah-langkah keselamatan dalam pengendalian peralatan elektrik. Okey, kita pergi kepada yang pertama dulu, iaitu sumber tenaga elektrik. Sumber tenaga elektrik ada 6, bateri, sel suria, akumulator, generator, jana kuasa hidroelektrik dan juga dinamo. Jom kita tengok satu-satu. Yang pertama sekali, bateri. Bateri ni merupakan sumber tenaga elektrik yang kecil dan mudah dibawa. Dalam bateri ni terdapat bahan kimia yang boleh ditukarkan kepada tenaga elektrik. Jadi kita guna bateri ni dalam apa? Dalam jam loceng, dalam lampu sulur, dalam jam dinding. Okey. Bateri boleh dicas semula. Contoh seperti handphone awak, telefon bimbit tu boleh cas bateri. Betul tak? Okey, jadi ini adalah ciri-ciri bateri lah. Kemudian kita ada sumber yang kedua, iaitu sel suria. Ingat tak hari tu kita ada belajar tentang tenaga dalam bentuk sel suria. Okey. Jadi sel suria ni menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Kalau awak pernah tengok dekat rumah atas tu ada panel solar tu, panel suria tu, okey, jadi panel suria ni digunakan di rumah, di mana tenaga cahaya ni akan bertukar kepada tenaga elektrik, dan tenaga elektrik ni digunakan di rumah lah. Dalam untuk tujuan memanaskan air ke, digunakan untuk lampu jalan, untuk satelit. Okey. Kemudian kita ada akumulator. Apakah itu akumulator? Akumulator ni adalah digunakan dalam kenderaan seperti kereta, lori, motosikal. Jadi akumulator memberikan tenaga kepada kenderaan yang cikgu sebut tadi. Jadi bahan kimia ni sama je macam bateri. Terdapat bahan kimia dalam akumulator ni yang akan bertindak balas dan menghasilkan elektrik. Jadi akumulator ni juga boleh dicas semula. Okey, sumber yang seterusnya adalah generator. Siapa pernah tengok generator? Siapa yang suka pergi pasar malam mesti pernah tengok generator kan? Okey, generator ni ialah sebuah unit jana kuasa kecil yang digunakan untuk menggerakkan enjin. Jadi dia bersifat mekanikal, di mana generator ni menggerakkan enjin dan menjana tenaga elektrik. Biasanya generator ni digunakan oleh peniaga-peniaga pasar malam untuk menyalakan lampu di gerai masing-masing. Okey. Kemudian sumber elektrik yang seterusnya adalah jana kuasa hidroelektrik. Okey. Okey, jana kuasa hidroelektrik ni menggunakan tenaga daripada mana? Daripada sumber tenaga air untuk memutarkan turbin dan menjana tenaga elektrik. Dan jana kuasa elektrik ni menjana tenaga elektrik dalam jumlah yang sangat besar dan membekalkan kepada penduduk di sesebuah negara. Okay.
Jadi semua negara memakai jana kuasa elektrik ni. Jadi kita punya tenaga elektrik ni, sumber yang dapat ni kebanyakannya daripada jana kuasa hidroelektrik. Okey, yang terakhir sekali kita ada dinamo. Okey, apakah dinamo ni? Dinamo ni dipasang pada roda basikal untuk menyalakan lampu basikal. Jadi, putaran magnet di dinamo ni akan menghasilkan tenaga kinetik yang akan berubah kepada tenaga elektrik. Okey, jadi minggu lepas kita belajar tentang perubahan tenaga kan? Jadi, dinamo ni melalui putaran magnet ni dia akan tukar tenaga kinetik kepada tenaga elektrik. Jadi, ini adalah 6 sumber-sumber tenaga elektrik yang boleh menghasilkan elektrik. Okey, seterusnya kita masuk kepada litar elektrik lengkap. Jadi, beri perhatian kepada subtopik sebab awak kena tahu apakah komponen-komponen dalam litar elektrik lengkap ni. Penting. Okey, jadi apakah yang dimaksudkan dengan litar elektrik lengkap? Litar elektrik lengkap ni adalah satu sambungan yang membolehkan elektrik mengalir melaluinya. Okey. Okey, jadi apabila semua komponen disambungkan dengan betul, barulah mentor dapat menyala. Kalau ada salah satu komponen awak tu salah sambung ke ataupun tidak berfungsi dengan baik, mentor tidak akan menyala. Jadi, litar elektrik tidak akan dipanggil lengkap. Litar elektrik lengkap ni hanya apabila semua komponen disambungkan dengan betul dan elektrik boleh mengalir melaluinya. Jom kita tengok apakah komponen-komponen dalam litar elektrik lengkap ni. Ada 4 komponen yang penting yang awak kena tahu. Yang pertama, sel kering iaitu bateri, mentol, suis dan juga wayar. Okey, kita tengok dulu sel kering. Apa fungsi sel kering ni? Membekalkan tenaga elektrik kepada litar. Jadi, bila awak akan belajar dalam litar elektrik lengkap ni bagaimana untuk melukis rajah litar elektrik. Jadi, takkan awak nak lukis bateri kan? Bateri ke mentol ke semua ni kan? Jadi, awak akan belajar melukis rajah litar elektrik menggunakan simbol. Untuk sel kering, simbol dia adalah seperti ini. Okey, cuba tengok ni. Jadi, bila awak nak lukis sel kering tu, awak kena lukis macam ni dan mesti ada satu panjang dan satu pendek. Bahagian yang panjang ni menunjukkan kutub positif bateri tersebut dan yang pendek ni menunjukkan kutub negatif. Jadi, bila awak nak lukis, awak tak boleh lukis contohnya bateri kan, awak tak boleh lukis dua-dua sama panjang. Okey, salah. Jadi awak kena lukis satu panjang, satu pendek. Jadi bateri ni untuk gambar satu panjang dan pendek ni mewakili satu bateri. Okey. Okey, jadi kita tengok pada simbol yang cikgu tunjuk ni. Jadi ada berapa bateri kat sini? Ada 1, 2, 3. Jadi gambar rajah ni menunjukkan 3 bateri sel kering. Okey, seterusnya kita ada mentol. Okey. Jadi mentol, apakah fungsi mentol? Okey, mentol berfungsi sebagai menghasilkan cahaya apabila elektrik melaluinya. Ni simbol kepada mentol ada 3. Awak boleh lukislah sama ada nak lukis simbol macam ni atau macam ni. Tiga-tiga ni adalah betul. Okay, kemudian kita ada suis. Suis melengkapkan atau memutuskan litar. Jadi, contoh suis terbuka adalah seperti ini. Bila awak nak lukis suis terbuka ni maksudnya bukan awak buka suis lampu menyala. No, bukan macam tu. Suis terbuka maksudnya bila suis terbuka, litar elektrik tidak melaluinya. Hanya apabila suis ni tertutup, barulah litar elektrik akan melalui dia. Okey. Dan kita ada wayar. Wayar ni dilukis macam ni lah. Straight macam ni. Okey, kita masuk kepada gambar rajah litar. Okey, kita tengok tadi cikgu dah terangkan tentang komponen-komponen dalam litar elektrik kan. Okey, jom tengok rajah pertama, rajah A, litar bersiri dan rajah B, litar selari. Kita ada 2 jenis litar, litar bersiri dan litar selari. Tak apa, nanti kita akan belajar pasal ni. Okey, tengok dulu rajah pertama, rajah A ni. Ada sel kering, satu sel kering, suis yang tertutup. Ini yang dimaksudkan suis yang tertutup dan satu mentol. Jadi, bila awak kena lukis gambar rajah litar, jadi awak kena tengok gambar. Okay, bila ada satu sel kering, awak lukis satu, nampak? Ini menunjukkan satu sel kering.
Kemudian ada Swiss yang tertutup. Awak kena lukis macam ni, Swiss yang tertutup. Kemudian ada satu mentol. Okay. Tak kisahlah kalau awak lukis mentol kat sini ke atau mentol tu di sini. Yang penting ada sel kering, ada Swiss, ada mentol dan ada wayar ni. Ni menunjukkan satu gambar rajah Lita yang lengkap. Okey. Kemudian kita tengok pula rajah yang kedua ni, rajah B. Ada berapa bateri ni sel kering? 1, 2, ada 2. Kemudian ada Swiss, tapi Swiss ni terbuka dan kita ada 2 mentol. Okey. Jadi bila awak nak lukis gambar rajah Lita, awak tengok ni. Sebabkan ada 2 sel kering, jadi ada 2 simbol sel kering di sini. Yang kita tengok rajah pertama tadi ada 1 kan, sebab ada 1 sel kering. Jadi rajah B ada 2. So awak kena lukis 2. Kemudian ada Swiss. Swiss disebabkan dalam gambar ada Swiss tu terbuka, jadi awak kena lukis gambar Swiss tu terbuka. Jangan lukis tertutup pula. Bila dalam soalan, awak ikut arahan. Kalau gambar rajah dia macam tu, awak kalau rajah tu tunjuk macam ni, awak lukis sama macam rajah. Tapi ada juga setengah soalan, dia tak akan tunjuk gambar. Dia akan cakap, okey, lukiskan satu lita elektrik yang mengandungi satu mentol, satu Swiss. Jadi bila dia bagi description macam tu, awak ikut kepada soalan. Okey, kemudian ada mentol. Jadi mentol ni dalam lita selari, mentol dilukis seperti ini Awak jangan lukis bersebelahan pula. Salah Ikut gambar rajah. Jadi ada 2 mentol dalam keadaan selari macam ni. Ini adalah gambaran tentang bagaimana awak nak lukis gambar rajah Lita. Okey. Seterusnya kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam sesuatu lita. Ada 2 faktor. Yang pertama, bilangan sel kering ataupun bilangan bateri. Okay. Cikgu ada 3 gambar lita. 1 lita P, Q dan R. Okey, lita P yang pertama ni, cikgu ada 1 sel kering. Ni menunjukkan 1 sel kering. Lita Q ada 2 dan lita R ada 3. Jadi, dalam kajian ni, dalam eksperimen ni, pemboleh ubah yang dimalahkan yang sama adalah mentol. Ada berapa mentol? Setiap lita ni ada 1 saja mentol. Jadi, yang dimalahkan adalah mentol. Yang dimanipulasi yang berubah adalah apa? Bilangan sel kering. Sebab kita nak menyiasat hubungan antara bilangan sel kering dengan kecerahan mentol. Jadi, lita P, Q, R, bilangan sel kering dia berbeza. Jadi, pemboleh ubah bergerak balas iaitu keputusan uji kaji. Kecerahan mentol, kita tengok. Lita P, mentol dia cerah. Lita Q, lebih cerah. Lita R, paling cerah. Jadi, apakah hipotesis atau kesimpulan yang kita boleh dapat? Semakin bertambah bilangan sel kering, semakin bertambah kecerahan nyalaan mentol. Jadi, kenapa jadi macam tu? Sebab sel kering kan membekalkan tenaga. Jadi, bila katakan satu ni ada 30 watt. Jadi, dibekalkan 30. Satu. Yang ni 30/2 ada 60. Lebih cerah. 30/3, 90. Lagi cerah. Okey. Itu yang pertama. Kemudian kita tengok faktor yang kedua, iaitu bilangan mentol. Okay, cikgu ada 3 lita R, S dan T. Jadi, pemboleh ubah yang dimalahkan yang tetap dalam eksperimen ini adalah bilangan sel kering. R, S, T, tiga-tiga ada 1 saja sel kering. Di dalam eksperimen ini kita nak mengkaji hubungan antara bilangan mentol dengan kecerahan mentol. Jadi, pemboleh ubah yang dimanipulasi yang tak sama adalah kecerahan bilangan mentol. Tengok ni, R ada 1, S ada 2 dan T ada 3. Jadi, untuk R, kecerahan mentol dia cerah. S kurang cerah dan T malap. Kenapa? Jadi, semakin bertambah bilangan mentol, semakin kurang kecerahan nyalaan mentol. Sebab dia, kalau yang pertama ni, katakan kuasa 30. Dia seorang dia, 1 mentol ni je dapat. Tapi bila kuasa ni 30, ada 2 mentol, dia kena berkongsi. Jadi kurang cerah. Bila kena berkongsi lagi 3 mentol, lagilah malap. Jadi bagaimana kita nak meningkatkan kecerahan mentol? Kita kena tambah bilangan mentol. Okey. Kemudian kita masuk kepada lita bersiri dan juga lita selari. Apakah yang dimasukkan dengan lita bersiri dan lita berselari? Jadi cikgu ada 2 gambar rajah.
Dalam gambar ajar ni tak ada Swiss, tak apa. Tapi cikgu hanya nak tunjuk perbezaan antara apakah litar bersiri dan litar selari. Kita tengok yang pertama dulu, litar bersiri. Kita ada sel kering dan juga dua mentol. Untuk litar bersiri, mentolnya disambungkan secara bersebelahan. Tengok ni. Ni bila dalam gambar ajar litar, awak kena lukis sel kering, kemudian dua mentol di sebelah. Untuk litar selari pula, awak tengok dia ada sel kering, kemudian ada wayar, satu mentol, wayar lagi, satu lagi mentol. Jadi litar selari maksudnya dia tidak disambungkan dengan satu wayar. Masing-masing ada wayar tersendiri. Jadi awak kena lukis macam ni. Nampak tak perbezaan? Ada kan? Okay, jadi kita tengok apakah dia litar bersiri dan litar selari ni. Jadi litar bersiri ni, mentol disambung bersebelahan antara satu sama lain. Jadi hanya satu litar lengkap sahaja. Maksudnya ada satu wayar sahaja. Jadi bila arus elektrik yang melalui litar bersiri ni adalah melalui laluan yang sama. Nampak di sini dia lalu sama. Katakan satu mentol terbakar. Okey. Bila satu mentol terbakar, mentol lain tidak dapat menyala kerana arus elektrik tu dah lalu yang terbakar, dia tak boleh lalu dah untuk menyalakan yang lain. Itu untuk litar bersiri. Kalau litar selari, susunan dia macam ni. Nampak? Kalau ada 3, apa yang susun macam ni. Mentol disusun dalam laluan yang berlainan. Jadi setiap mentol ni ada wayar dia sendiri. Terdapat 2 atau lebih litar yang lengkap. Kemudian arus elektrik melalui lebih dari satu laluan. Jadi katakanlah mentol yang pertama ni padam. Jadi elektrik lalu sini tak boleh sebab dah rosak, padam. Tapi mentol lain masih boleh menyala kerana wayar dia adalah wayar yang berasingan. Dia tak berkongsi wayar. Itu perbezaan antara litar bersiri dan juga litar selari. Okey, cuba harap awak semua faham Okey. Dan terakhir sekali kita ada cara-cara untuk langkah-langkah mengendalikan peralatan elektrik. Macam biasalah, pastikan palam sesuai dengan soket elektrik. Jangan pula palam tak sama, awak pergi cantumkan juga. Okey. Kemudian jangan pasang terlalu banyak palam dalam satu soket yang sama. Kenapa? Jadi kalau awak pasang banyak-banyak dalam satu masa yang sama ni, okey, akan jadi overload, terlebih charge. Tak boleh Kemudian jangan sentuh palam ketika tangan basah. Kerana air boleh mengalirkan arus elektrik. Bahaya. Dan jangan masukkan benda tajam dalam soket. Ini biasa orang buat bila nak cucuk tak ada mata 3 tu, ada mata 2 je, awak cucuk dengan ni. Tak boleh Gunakan palam plastik khas yang ada 2 pin saja, ada dijual. Kemudian yang lain awak bacalah. Jangan gunakan peralatan elektrik yang sudah rosak. Bahaya. Jangan cabut palam sebelum mengisi air ke dalam cer elektrik. Jangan cuba membaiki sendiri peralatan elektrik yang rosak. Jangan buat sambungan wayar untuk memanjangkan wayar. Okey, ini adalah do and don'ts, apa yang awak boleh buat, tak boleh buat dalam langkah-langkah keselamatan ketika mengenai peralatan elektrik. Okey, jadi kita dah habis bab ni. Setelah menonton, bolehlah jawab latihan 1 hingga 6 modul April di Musrat 25 hingga 33. Sebarang pertanyaan boleh tanya cikgu di WhatsApp. Jumpa lagi minggu depan. Bye.